وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Misbahul Munir, muka surat 6. Kata Tuan Musannif, yang kelimanya percaya akan hari kiamat. Sambung perkara yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang kelimanya daripada 6 rukun Islam, rukun iman itu. Yang kelimanya daripada 6 rukun iman itu ialah percaya akan hari kiamat. Percaya hari kiamat ni dengan makna percaya hari kiamat itu ialah mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu. Ngaku dalam hati ada hari kiamat tu, beriman dengan hari kiamat, cukup dah. Ada sungguh hari kiamat, percaya sungguh adanya kiamat, tu nama dia beriman dengan hari kiamat, cukup dah. Tapi nak pegang hak iman dengan hari kiamat ni bukan pada sekadar yang kata berlakunya kiamat kubra tu, tapi sekalian perkara yang berkait dengan kiamat semua, termasuklah mati kita ni, dia termasuk dalam beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari kiamat. Mati kita, alam kubur kita, soal jawab dalam kubur, tu semua termasuk dalam makna beriman dengan hari akhirat. Dah, bukannya tunggu kiamat kubra baru nak percaya. Nah, kalau tunggu kiamat kubra baru nak percaya tu tak ada dah. Tak pakai dah iman tu. Sampai kiamat kubra baru percaya. Aku percaya kiamat, tak ada dah. Duduk-duduk lah ni, kita percaya adanya hari kiamat dan adanya hari yang segala hari tu berkait dengan kiamat, seperti mati kita ni. Kita percaya tiap-tiap yang hidup pasti akan merasai mati. Mati itu adalah pemutus kita ni antara dunia dan akhirat. Maka masuk ke alam kubur tu, alam barzakh tu, ialah termasuk dalam hari akhirat. Masuk dalam beriman dengan hari akhirat. Jadi wajib kita percaya dengan soal jawab kubur. Soal jawab kubur wajib kita percaya. Ada orang dia tak berapa nak percaya dengan soal jawab kubur. Duk buat soalan, buat belagak, buat soalan, duk buat soalan main-main. Main-main. Ada siapa balik main duk cerita, dia mati balik main cerita, ada siapa tanya, oh sedap. Nak tahu ada tak ada, mati tengok. Baru tahu ada ke tak ada. Kita ni pasal Allah Ta'ala tak bagi kita dengar. Kalau bagi kita dengar keadaan ahli kubur, Allahu Akbar, tak tahulah pakai kita tak pergi mana dah. Pakai kita tak pergi mana dengar. Kalau kena hak tempat siksa, Allah duk dengar bunyi teriak, bunyi macam-macam. Kita tengok jarang sangat binatang masuk main di dalam kawasan perkuburan. Jarang sangat. Jarang.
Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala buka hijab pendengaran mereka. Binatang ni mereka mudah dengar. Lembu duduk tengah makan ni elok terlompat lari kalau duduk dalam kubur ni. Nah, dia terkejut apa kita tak tahu. Kalau kita tengok kita kata dia terkejut apa. Nah, kita kalau kita tengok lembu terkejut lari gitu, kita kata lembu tu terkejut hantu raya lah. Nah, hantu raya apa? Takkan malaikat duk tibai gedebum, kita tak tahu. Takkan orang yang duk alam kubur duk jerit wang, kita tak tahu, kita tak dengar. Nah, itu semua tu adalah termasuk di dalam makna beriman dengan hari akhirat. Banyak alam lagi kita duk alam yang ke berapa ni, alam syahadah ni. Nah, kita nanti nak masuk alam barzakh. Habis alam barzakh sampailah kita habis semua tu, sampailah pada hari kiamat. Berlaku kiamat, kemudiannya bangkit pada alam mahsyar. Nah, dah bangkit pada alam mahsyar, dibawa kita pada yaumul hisab, pada hari diperhitungkan segala amal. Nah, kemudiannya dibawa kita kepada mizan. Banyak lagi nak sampai tempat duduk kekal tu, banyak lagi tu. Banyak lagi, lama lagi masa. Nah, jadi Allah Ta'ala bagi kat kita peluang ni hak umur sikit umur ni sikit. Umur kita ni, umat Nabi Muhammad ni antara 60 hingga 70. Lebih pada 70 tu advance. Advance ni kalau Allah Ta'ala bagi advance belah baik, Alhamdulillah. Nah, kalau Allah Ta'ala bagi advance belah jahat, innalillah, pakai tak patah balik dah. Dia umur 70 ke atas, kalau duk perangai jahat, perangai busuk, perangai huduh, perangai buruk, kalau dia tak sedar ke diri lagi, maka dia tak patah balik dah. Nah, tak patah balik dah. Nah, duk jadi jahat tu dah muda jahat, sampai ketua pun jahat. Nah, jadi tak patah balik dah, rugi. Kita akan dibawa, nah, untuk sikit masa kita, umur kita sikit . Nah, amalan yang kita ni, kalau kita mazhab Syafi'i ni, umur kita ni nak tanggung ni antara umur 15 tahun sampailah kita kata, kalau sunnah Nabi umur 63 tahun. Ambillah panjang, nak advance sikit, 70 tahun. 15 sampai 70 tahun. Nah, kita nak beramai, nak himpun pahala, nak himpun apa segalanya dalam tempoh umur 55 tahun ni saja. Nah, dalam tempoh umur 60 tahun saja. Dalam tempoh umur 70 tahun saja. Tu kalau umur panjang. Kalau Allah Ta'ala takdir umur pendek, nah, Allah, sikitlah amalan kita. Cukup ke? Dah. Dia bukan bergantung kepada amalan kita. Hak cukup tak cukup nak duduk di tempat yang lama tu. Tempat yang kekal selama-lamanya tu, kita nak lintas banyak lagi alam. Banyak lagi jalan. Nak duduk di alam barzakh lama mana tak tahu lagi. Nah, lama mana tak tahu lagi. Tapi bekalan untuk bawa masuk duk alam barzakh kita tak simpan lagi. Bekal tak ada. Nah, lepas tu nanti bawa kita masuk pada alam mahsyar. Alam mahsyar kita tak sediakan payung lagi. Tak sediakan payung, tak sediakan bekalan untuk hidup di alam mahsyar lagi. Nah, lepas tu kita nak pi pula kepada hisab. Lepas tu pada mizan. Lepas tu kepada titian sirat. Allahu Akbar. Nah, kalau nak banding dengan amalan kita ni, tak tahu. Masalah dia pasal kalau tak sampai tak apa. Tak sampai tak apa. Nah, duduk lah mati tak pi dah. Habis, senang pi. Senang pi. Ni masalah dia, dah mati tak boleh atas balik. Kena pi bagi sampai. Nak sampai tak mana? Bangsa pi tak boleh patah balik. Dah mati, pi tak boleh patah balik. Masa hidup ni Allah Ta'ala bagi kita berjalan. Dia bagi peluang kat kita patah balik. Nah, dia bagi peluang kat kita patah balik. Dan mati esok tak ada peluang patah balik dah. Jadi segala perkara yang orang takutkan ialah perkara yang mudarat di akhirat nanti. Jadi kita kena percaya sungguh. Percaya sungguh adanya hari kiamat ni. Hari kiamat ni dengan banyak nama. Nama dia macam-macam. Yaumul Hisab pun dialah. Yaumiddin pun dialah.
hari akhirat pun dialah. Semua tu nama pada menunjukkan hari akhirat. Nah, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Ta'ala dan percaya kepada hari akhirat, inilah orang-orang yang berjaya. Nah, jadi kita kena percaya pada hari akhirat. Percaya sungguh-sungguh, bukan percaya main-main dah. Percaya dengan makna berpegang dengan dia dengan rasa takut dan gerun. Takut dan gerun. Takut dan gerun apa? Takut dan gerun kepada Allah. Takut kita ni termasuk kepada jalan yang tak selamat. Kita nak masuk jalan yang selamat. Jalan yang selamat, jalan yang Allah Ta'ala redha, jalan yang Allah Ta'ala tunjuk, kita nak ikut jalan tu. Jalan lain kita tak mahu. Jadi orang yang beriman dengan hari akhirat, dia hanya berhajat kepada satu jalan. Satu jalan saja. Sehari 17 kali punya duk minta satu jalan tu je. Tak mau jalan lain dah. Satu jalan tu je kita nak minta. Jalan lain kita tak mau. Kita duk minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu Allah Ta'ala dah tunjuk dah kat orang dulu-dulu. Jalan tu saja kita nak. Jalan tu saja yang kita nak. Jalan lain kita tak mau. Tak mau. Tak mau pasal apa? Pasal kita takut. Sebab dua jalan saja. Di akhirat ada dua je. Jalan yang tak boleh patah balik, dan jalan ni pula ialah jalan sehala. Kalau dah masuk lorong tu, wal-iyazubillah, lorong yang tak bahagia, habislah. Kalau masuk lorong yang bahagia, alhamdulillah, itu rahmat Allah. Jadi usaha untuk dapatkan rahmat Allah di dunia. Tumpang kita boleh patah balik ni. Boleh patah balik lagi. Umur kelejak tak apa, orang tahu tua dah tak apa, tua pun tak apa, boleh patah balik lagi. Dan dia sampai nyawa duduk di halqum, duduk di ghargharah, duduk nak duduk keluar tak keluar, mata duduk celek pejam, jegir celek, masa tu tak jadi dah. Masa tu tak jadi dah. Tumpanglah ni Allah Ta'ala bagi pada kita nyawa. Tumpanglah ni Allah Ta'ala bagi kat kita sihat. Tumpanglah ni Allah Ta'ala bagi kat kita segala kemewahan, kesenangan. Masa kita lapang. Ni masa punya lapang banyak ni, PKP. Lapang punya banyak. Habis mayang kalau nak balik apa tu kak? Tu kata kita tak tahu hukum pahala dosa ni masalah kak. Tak kata tak boleh, kena kata kak. Bila kata nak marah. Hukum dia semayang berjemaah ni mazhab kita ni. Dia mazhab ni semua mazhab lah dikatakan fardu kifayah. Hak ni majoriti fardu kifayah. Kita mazhab kita ni, bila dah ada dua orang hak lain tak main jemaah pun tak apa, tak berdosa. Fardu kifayah ni dua orang yang berjemaah, hal lain tak main tak apa, tak berdosa. Tapi sebab Nabi tuntut suruh kita jemaah. Kita main jemaah ni dengan sebab kita ingat tuntutan kasih sayang Nabi. Nabi suruh kita jemaah. Sebab Nabi kata kalau boleh, dia kata nak suruh pergi bakar rumah-rumah yang dekat yang dengar azan pun tapi tak mau main semayang, tak mau main jemaah. Makna dia Nabi suruh sungguh-sungguh jemaah ni. Bagus dah jemaah. Tapi Nabi suruh kat kita yang paling utama. Allah Ta'ala utuskan Nabi kepada kita ni, yang paling utama ialah menyampaikan risalah Allah. Nabi diutuskan untuk sampaikan risalah. Risalah tu ilmu. Risalah tu ilmu. Nabi menyampaikan ilmu kepada umat. Ilmu yang paling utama ialah mengenal Allah. Tiba-tiba kita pakat tak mau ngaji, tak mau cari agama ni. Dia hukum dia fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas tiap-tiap diri. Fardu ain. Bila sebut fardu atas tiap-tiap diri, dia fardu ain maksud dia. Apa dia makna fardu ain? Samalah dengan semayang. Semayang fardu ain, puasa fardu ain. Dia benda-benda fardu. Fardu ain atas tiap-tiap diri kena. Bila fardu ain, siapa tinggal? Dosa. Tu maksud dia. Wajib kena mengaji. Tinggal mengaji, berdosa.
Apatah lagi kita membesarkan yang sunat, meninggalkan yang wajib, haram hukum dia. Nah, jemaah ni kita pulun. Nah, tapi ngaji kita tak mau. Jemaah sunat, ngaji wajib. Perjalanan kita jadi rosak. Sebab tu kata kita nak beriman dengan hari akhirat ni kena faham dosa pahala. Kena rasa takut. Takut kita buat ni jadi dosa. Rugi ya. Rugi kita jadi dosa. Nah, sebab tu betul lah Allah Ta'ala pesan dah habaq kita wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa tiap-tiap manusia ni, demi masa sungguhnya kita semua ni berada dalam kerugian. Kalau dia iktibarkan dengan masa, kita sentiasa rugi. Rugi kita sentiasa rugi. Nah, masa PKP pun bukan kita ada sibuk pun, bukan ada teruk mana pun. Nah, peluang untuk kita memahami ilmu agama kau terbuka luas masalah. Pasal apa? Kita tak sibuk sangat dengan kerja. Tak sibuk sangat dengan kerja. Tu pun kita tak berusaha untuk cari ilmu. Nah, macam-macam kita ada. Makna dia macam kita tak berapa berasa takut yang kita nak bawa balik di akhirat tu dosa. Nah, kena takut jugalah, takut kalau lah jadi dosa besar kat aku ni macam mana. Nah, meninggalkan yang fardu ain, membesarkan yang sunat-sunat. Nah, hukum dia haram. Jadi kita kena takut dengan hari akhirat ni, takut sungguh. Bukan takat mengaku duduk dalam hati ya. Percaya ada hari akhirat, percaya. Kalau lagu tu budak-budak pun boleh kata. Nah, kita ajak budak-budak tadika sampai lah hafal. Nah, dia ingat. Boleh. Tapi bila tanya lagu mana, dia pun tak tahu. Takkan kita nak edit macam tu lagi. Dia pun tak tahu. Nah, bila orang sebut bab apa seksa kubur, betul ke? Nah, kita pula soalan. Ni rugi kita ni, jaga bahaya benda ni, semua bahaya. Bila-bila masa jua akan datang berlakunya hari kiamat itu. Jadi kiamat ni tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Nah, seperti hadis Nabi lah, Nabi di dalam hadis yang panjang. Ni musannif duk syarah lah, lebih kurang makna syarah bagi satu hadis dalil hukum hakam dalam agama ni, dalil hukum Islam, dalil rukun Islam, dalil rukun iman, dalil ihsan. Dan hadis Nabi juga cerita berkaitan dengan dalil tentang kiamat. Yang ditanya oleh Jibril. Jibril tanya, khabarkan kepada aku, ya Muhammad, khabarkan kepada aku bilakah berlakunya kiamat. Lalu sabda Nabi SAW, orang yang tanya tu lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Nabi jawab lagu tu kat Jibril. Nak apa? Semua orang tak tahu. Nabi tahu tak? Wallahu alam, tapi hakikat dia Nabi mesti tahu. Wallahu alam, tapi hakikat dia Nabi mesti tahu. Tapi sebab dia adalah rahsia Allah. Sebab tu kita nanti mengaji tabligh, sifat tabligh. Dia ada perkara yang wajib Nabi sampai, ada perkara yang wajib Nabi tak sampai, ada perkara yang wajib mustahil Nabi sampai, ada perkara yang tak mustahil Nabi sampai, ada perkara yang harus Nabi nak sampai ke, Nabi nak simpan ke. Tu tabligh nanti kita akan faham. Jadi ada perkara sir, perkara rahsia yang Allah Ta'ala tak bagi cerita, maka Nabi tak akan cerita kepada umat. Nabi bagi kita pegang, Nabi tahu. Tapi pada hak jalan kita manusia ni, tidak ada siapa pun tahu bila berlakunya kiamat. Baik. Jadi kiamat ni banyak nama lah. Banyak nama. Kita duk ngaji dah daripada kecil sampai ketua dah, kita duk ngaji nama kiamat ni banyak dah. Macam-macam disebut akhirat. Semua disebut akhirat, yaumiddin, yaumul masyar, yaumul masyar. Lagi apa dia? Yaumul hisab. Hari hisab, hari perhitungan. Semua tu nama bagi kiamat. Jadi wajib kita beriman dan wajib kita rasa takut dengan apa yang kita nak bawa balik pada hari kiamat nanti. Dan yang keenamnya daripada 6 rukun iman ialah percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar itu ialah, kata musannif, qada itu ialah penentuan yang telah menentu akan dia penentuan itu oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah Ta'ala dengan iradahnya, yakni dengan ta'luq iradah, iaitu ta'luq takhsis. Ta'luq menentukan. Iradah ta'luq dia menentu. Jadi iradah menentukan segala perkara yang nak berlaku ni. Iradah menentukan segala perkara yang nak berlaku. Nah, yakni Allah Ta'ala zat yang wajibal wujud, zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat iradah. Yang dengan iradah Allah Ta'ala menentukan segala perkara. Allah Ta'ala menentukan segala perkara, segala benda. Nah, semuanya ditentukan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Segala perkara yang berlaku tu adalah perkara yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala tentu dan tetapkan pada azali lagi. Pada azali lagi. Tak ada makhluk, tak ada apa lagi pun. Segalanya telah ditentukan pada azali. Nah, dia dah tentu siap dah. Ta'luq tanjizi qadim, lulus pada sedia kala, menentukan oleh Allah Ta'ala akan perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu qada. Dan makna qadar itu ialah takdir Allah. Dengan maksudnya, maksud takdir Allah tu perbuatan yang telah perbuat akan dia perbuatan oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya, dengan kudrat Allah Ta'ala. Nah, kudrat melaksanakan, meluluskan, memperbuatkan apa-apa yang ditentukan oleh iradah. Nah, apa-apa yang ditentukan oleh iradah, dia mutabaqah dengan ketentuan. Dia tak akan buat apa-apa yang tidak ditentukan oleh iradah. Tak akan berlaku apa-apa yang tak ditentukan oleh iradah. Maka kudrat Allah Ta'ala ni, nah, Allah Ta'ala melaksanakan segala perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, melaksanakan segala perkara, menjadikan segala perkara, meluluskan kejadian segala perkara ni dengan kudratnya Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini kita faham dah, kita boleh nampak dah. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita nampak, kita nampak akan sifat kesempurnaan Allah. Nah, sifat kesempurnaan Allah iaitu sifat iradat dan sifat kudrat. Sifat iradat dan sifat kudrat. Jadi segala perkara hak duk berlaku di atas muka bumi ni, hak berlaku sebelum kita ada, hak berlaku selepas daripada kita ada, hak apa sahaja yang berlaku, nah, pada awal-awal kejadian sekalian makhluk ni, imkan wujud ni, barang yang harus ada ni ada ya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azali dengan iradahnya. Telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azali dengan iradahnya. Nah, sedia kala lagi dah lulus hak apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sampai pada waktu yang dikehendaki Allah, sampai pada waktu yang ditentu dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, berlakulah perkara apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Berlakulah perkara yang mana berlaku segala perkara ni menjadikan oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Nah, tak ada satu benda pun jadi dengan sendiri-sendiri. La tataharraku zarratin illa biiznillah. Tak bergerak satu perkara pun walaupun sebesar zarrah melainkan dengan izin Allah. Makna dia jadi apa pun atas muka bumi ni, jadi apa pun di alam ni, jadi apa pun segala perkara yang berlaku pada alam syahadah kita, alam mana sekalipun, segala yang baharu ni semuanya Allah Ta'ala yang bagi jadi. Nah, tak ada satu pun makhluk yang bagi jadi. Siapa-siapa i'tikad makhluk yang bagi jadi, siapa-siapa i'tikad makhluk yang memberi bekas, kufur. Syirik dengan Allah ni. Jaga.
Nah, kufur. Yang ni aku buat, yang ni kamu buat, yang ni orang ni buat, yang ni dia bagi jadi, yang ni dia. Semua, semua duk klaim kita buat. Nah, kita tak nampak Allah. Tak nampak langsung kata Allah yang bagi jadi. Ni tanda salah satu daripada tak berimannya dengan qada dan qadar. Sebab tu kita ni orang Islam diajak bila terjadi segala perkara, mati misal kita kata, nah, bila jadi mati, disuruh kita sabar, disuruh kita tenang, disuruh kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang, disuruh kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda hilang, benda mati. Nah, pasal apa? Pasal nak habaq. Semuanya Allah Ta'ala yang bagi jadi, semuanya Allah Ta'ala ambil balik. Dia bagi jadi, dia ambil balik semua atas urusan dia, semua hak dia. Nah, jadi nak bagi kita tenang, kita kena sentiasa ingat kembali kepada Allah. Kembali pada Allah, tenang. Bila jadi musibah, kembali kepada Allah. Nah, kok mana kembali ke Allah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada daya. Nah, kita tak ada daya. Pasal apa? Allah Ta'ala dah menentukan benda ni nak berlaku atas kita. Nah, larilah, duduklah lubang mana pun, tetap akan sampai. Kalau Allah Ta'ala tentu pada kehendak pada berlaku. Nah, kalau kehendak pada berlaku, tetap akan berlaku. Tak ada daya kita. Nah, kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada kita berbuat maksiat, tak ada daya kita untuk meninggalkan maksiat. Nah, tak ada daya kita untuk meninggalkan maksiat. Tapi disuruh kita usaha tinggal. Suruh kita usaha tinggal. Tapi tetap kita kena kembali ke Allah. Tak ada daya kita nak meninggalkan maksiat. Dan disuruh kita untuk kita buat taat. Tak ada kekuatan kita untuk taat akan Allah Ta'ala. Tak ada kekuatan kita untuk taat akan Allah Ta'ala. Illa bi'aunillah. Melainkan dengan pertolongan Allah. Makna dia tetap kita tak boleh buat apa. Semuanya dengan Allah. Semuanya kerana Allah. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya aku untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan bagiku untuk mengerjakan taat, melainkan dengan pertolongan Allah, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, tu tak ada daya upaya kita. Jadi kita faham sini, semuanya Allah Ta'ala dah tentu. Semuanya Allah Ta'ala yang jadikan. Corona ni pun Allah Ta'ala yang jadikan. Nah, Allah Ta'ala yang jadikan. Maka segala keburukan yang berlaku atas muka bumi terjadinya dengan asbab Allah Ta'ala jadikan sebab tangan-tangan yang jahat. Buruk jadi Allah Ta'ala jadikan sebab tangan-tangan yang jahat. Nah, kebaikan itu juga Allah Ta'ala bagi jadi. Nah, Allah Ta'ala yang jadikan yang baik, Allah Ta'ala jadikan yang buruk. Tapi Allah Ta'ala jadikan asbab bagi kita ni, jadikan sebab. Kita ni dijadikan bagi kita ni sebab. Nah, pasal kita ni benda yang bangsa harus. Nah, dia disabit yang nu, sabit yang ni, sabit yang nu. Tapi hakikat dia kembali kepada Allah. Nah, lah ni kita nak suluh jadi lagu mana Covid ni. Pakat duk suluh kata macam-macam. Lagu ni macam-macam lah kita ni. Nah, terpulanglah pada kita, pada ilmu kita nak duk belah mana. Nah, nak duk belah mana? Nak takut Covid lebih daripada Allah ke? Ataupun nak berserah diri semata-mata ke Allah Ta'ala semata-mata ke? Ataupun kita nak mengikut syariat yang Allah Ta'ala tetapkan melalui Rasul ke? Nah, yang syariat Allah Ta'ala atok bagi Rasul, risalah yang Rasul bawa main ni tadi ni, ada hukum-hukum yang patut kita ikut ni. Semua duk tergantung dekat kita. Allah Ta'ala bagi kat kita pilihan. Nah, Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Nah, dia bagi pilihan. Pilih kita tu buat, Allah Ta'ala bagi jadi. Kita pilih. Nah, pilih. Tapi buat tu Allah Ta'ala bagi jadi. Nah, jadi terpulang dekat kita pilih apa? Pilih baik, kita buat baik, Allah Ta'ala bagi jadi baik. Pilih jahat, kita buat jahat, Allah Ta'ala bagi jadi jahat. Nah, jadi terpulang. Ni qada dan qadar ni Allah Ta'ala tentu dah pada azali.
Baik lagi kata musannif, maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya dengan qada qadar tu mengaku putus dengan yakin di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh. Kita mengaku dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, daripada perkara baik dan daripada perkara jahat, semuanya dengan kehendak Allah pada menentukan perkara itu berlaku. Nah, dan dengan menjadi ia Allah Ta'ala akan dia segala perkara, sama ada perkara itu baik ataupun buruk, dengan kudrat Allah Ta'ala. Nah, tu kita faham tu. Menentu oleh Allah Ta'ala dengan iradahnya. Nah, menjadikan segala sesuatu oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Jadi segala sesuatu ni Allah Ta'ala dah tentu siap dah berlaku. Siap dah berlaku. Di sini nak mengajar kita makam redha, makam sabar. Nak ajak kita redha dan sabar. Ingat senang nak dapat redha, ingat senang nak dapat sabar. Orang tak kena musibah bolehlah cakap sabarlah redhalah Nah, bolehlah senanglah cakap. Ni kawan yang kena musibah ni, hampa duk kira hampa tak apalah. Aku banjir setahun 14 kali. Kan? Hampa duk suruh sabar. Nah. Betul tak? Ingat senang nak dapat sabar. Nah dapat sabar, nak kena redha pula. Redha. Sabar tu tanda kita ni nak harapkan kasih Tuhan. Redha ni dengan sebab kita beriman dengan qada dan qadar. Jadi bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita sabar, dah ambil dah sebahagian daripada iman, inilah orang yang berjaya. Tapi sebab kita ni manusia, kadang nafsu kacau, kadang setan kacau, kadang manusia kacau. Nah, manusia main duk tojah lagu ni sikit, gunung-gunung sikit. Api dia baru gaya nak menyala. Nah, setan muih muih. Nah, bila api mula nak menyala, setan muih, nafsu pun tunggu duk lagi. Masa tu nak menyerang. Masa tu kita nak serang. Nah, jadi inilah sebenarnya beriman dengan qada dan qadar ni untung. Allah Ta'ala ajak kita sabar, Allah Ta'ala ajak kita redha. Nah, kadang-kadang kita tak berasa redha, kita tak tahu redha ni terang mana. Nah, kita takat hilang duit 100 200 redha pia, tak apa. Nah, bila main hilang 1000 2000, hilang 10,000, kepala turun bawah jalan, jangan buat main-main. Dia jadi dah hilang hak redha tak nampak dah. Hak qada tak nampak, hak qada Allah Ta'ala tak nampak dah. Jadi sebab tu kita ni tak boleh pisah diri kita dengan majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu tu kadang-kadang dia jadi satu nasihat, kadang-kadang dia jadi satu ketenangan. Jangan duk pisah dengan majlis ilmu. Ni duk kira hidup tak tenang, ngaji tak bisa main. Hidup tak tenang, hak nu fikir tak kena, hak ni fikir tak kena, dapat gaji tak pernah cukup. Nah, mayang tak biasa. Macam mana kita nak mengajak orang ni redha dan sabar? Nah, sedangkan dia tak sempurna iman, dia tak semayang. Tak sempurna iman, dia tak semayang. Mayang dak Allah. Jadi benda ni semua ni hak duk jadi dengan kita lah ni, dia sebenarnya perkara ni atas pada kita. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Pilihlah kok mana pun. Nah, Allah Ta'ala bagi jadi belaka. Kita pilihlah kok mana pun. Allah Ta'ala bagi jadi belaka. Pilih baik, Allah Ta'ala bagi jadi baik. Pilih buruk, Allah Ta'ala bagi jadi buruk. Pilih jahat, Allah Ta'ala bagi jadi jahat. Pilih senang, Allah Ta'ala bagi jadi senang. Kita nak pilih apa? Kita nak pilih apa? Kita pilih. Allah Ta'ala bagi jadi semua. Nah, campakkan daripada Allah Ta'ala untuk kita pilih pun Allah Ta'ala yang campak masuk. Allah Ta'ala campak masuk. Hati kita nak pilih apa? Pilih apa? Nah, semuanya bergantung kepada ilmu. Nah, gantung pada ilmu, gantung kepada iman dan bergantung kepada amal kita. Nah, jadi ilmu kita ilmu yang macam mana?
Iman kita iman yang setebal mana, amal kita amal yang sekuat mana, itulah nak jadi pendorong ataupun petunjuk dekat kita nak pilih. Jadi kalau qada dengan qadar ni susah, memang susah sungguh. Memang susah nak pegang tu. Sembang boleh. Ustaz cakap boleh lah. Ustaz tak apalah. Ustaz pun sama agak. Main-main orang tak bagi duit, minggu depan tak mau main dah. Duk pandai duk cerita. Qada qadar belaka tu kalau tak nampak qada qadar habis. Dia tak ada redha, tak ada sabar. Apa pun tak ada. Tak kira hang ustaz, tak kira siapa lah. Kalau tak suluh qada, tak suluh qadar Allah, jadi kita duk suluh macam-macam. Suluh kata. Tak nampak Tuhan Allah. Sebab tu kata beriman dengan qada dan qadar ni, boleh sembang. Kalau tak kena kita tak tahu. Bila kena baru kita tahu takat mana iman kita. Takat mana iman kita nak redha Allah kan. Kita pakat lah ni, kita pakat berasa dah lah. Sepatutnya kita dah belajar dah lah ni. PKP ni macam-macam jadi. Ada orang kena buang kerja. Duk kerja duit banyak-banyak, kerja dapat duit gaji banyak, kena buang kerja. Agak-agak jadi guna. Tak boleh fikir tau. Anak nak sekolah lagi. Macam-macam semua mai. Macam-macam semua mai. Jadi kalau ada iman, kalau ada redha di dalam hati, beriman kita sungguh-sungguh dengan qada dan qadar, dan kita yakin setiap apa yang Allah Ta'ala bagi atas kita ni mesti ada hikmah dia. Kita yakin insya-Allah kita boleh sabar. Ada hikmah dia. Ada kebaikan dia lagi. Nampak belah mana? Nampak baik. Contoh misal kita kata Allah Ta'ala bagi kita berhenti kerja. Selama ni kita punya pulun kerja. Masuk pukul 7 pagi, balik pukul 9 malam. Masuk pukul 7 pagi, balik pukul 9 malam. Masjid pun kita tak kenal belah mana. Masjid pun kita tak kenal belah mana. Ilmu ni tak usah cerita lah. Langsung tak ambil tahu. Tapi bila Allah Ta'ala bagi berhenti, kalau Allah Ta'ala cetus dalam hati kita, duduk saja-saja pergi masjid, dengar kuliah pun bagus juga. Allah Ta'ala nak ubah kita daripada kejahilan kepada ilmu. Itu kebaikan. Kita jangan nampak rugi dunia. Mungkin di dunia rugi, gaji tak ada, duit tak ada. Tapi bila kita masuk dalam ilmu, Sayyidina Ali kata apa? Aku kalau dibagi pilih ilmu dengan harta, aku pilih ilmu. Kalau pilih harta, aku kena jaga harta. Tapi kalau aku pilih ilmu, ada ilmu. Ilmu jaga aku, ilmu jaga harta. Kita nak berbelanja, ada ilmu, kita tahu macam mana nak berbelanja. Tapi kalau tak ada ilmu, asal keluar iklan lah, ni iklan dalam handphone. Nak beli binatang apa pun ada. Apa binatang pun ada. Nak habang apa tak erti. Apa binatang pun ada, segala jenis ada. Kalau tak ada ilmu, duk kena mohong untuk berapa ramai orang kena mohong. Beli mah lah apalah, bank in habis duit. Sebab apa? Sebab tu kata ilmu dia akan jaga harta, dia akan jaga tuan dia. Jadi kalaulah takdir kita pun nak abang, bukanlah kita pun kesian, semua pakat rasa belaka. Semua pakat rasa belaka. Takdir Allah Taala takdirkan kita, menentukan pada azali sampai pada waktu ni kita diberhentikan kerja. Berlakulah dia pada waktu kita diberhentikan kerja. Maka kita suluh di sana, ini takdir Allah. Allah Taala mungkin nak bagi aku lebih baik kepada agama. Duk saja tak ada nak buat apa, terus nak dapat kerja. Mai duduk di masjid sentiasa, duduk cuci masjid, kita buat apa saja yang kita boleh buat demi agama. Buatlah untuk bagi jadi agama jadi elok. Bukan bagi agama tu untuk orang elok, untuk kita. Kita jaga masjid, jaga surau. Kita sapu-sapu, buang tik cicak. Kita buang hak kotor di masjid, kita tolong hampak sejadah. Semua tu ialah kekayaan untuk kita di akhirat. Walaupun orang nampak tak ada apa, tapi dia kaya di akhirat. Jadi ada hikmah dia. Sebelum ni kita langsung tak nampak, apa pun tak nampak. Mana pun tak sampai.
Masjid tak pernah sampai Jumaat tak boleh sembahyang sebab cuti hari Ahad. Kan sebelum ni kita punya pulau kerja. Cuti hari Ahad, Jumaat tak boleh sembahyang. Tapi lah ni Jumaat tak boleh sembahyang, seronok ke dah. Nah. Pakat tak sembahyang Jumaat lah ni, seronok. Ni pun kita kena tengok pada takdir Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala nak atok kita kat belah mana. Kena tengok ni. Benda ni nak bawa kita kat mana ni. Nak bagi kita jadi elok lagu mana ni. Lagu mana. Nak bagi kita jadi kuat iman lagi ke. Ataupun Allah Ta'ala sedang menguji kita ni untuk menyiksa kita ke. Kukut lah mana tahu dah berasa Allah Ta'ala nak siksa. Nah, tanda iman tak ada. Dia rasa ke tu Allah Ta'ala nak siksa. Tanda iman tak ada. Tapi kita kalau kita ada iman, kita tengok Allah Ta'ala sedang mengubah kita untuk bagi kita jadi lebih baik dalam agama. Allah Ta'ala sedang mengubah kita untuk bagi kita jadi lebih faham dalam agama. Allah Ta'ala sedang mengubah kita untuk kita menjadi orang lebih kuat dalam agama. Iman kita jadi lagi kuat bila jadi COVID ni. Sepatutnya jadi lagu tu. Patutnya jadi lagu tu. Nah, kita semakin duk longgak. Nah, cuba kita ikut, kita jaga sungguh-sungguh. Kita jaga sungguh keselamatan dan kesihatan kita. Kita ikut betul-betul, kita jaga bagi elok. Nah, insya-Allah kita akan lebih selamat. Bila lebih selamat, makna dia kita lebih yakin dengan Allah Ta'ala. Lebih yakin dengan Allah Ta'ala. Ni kita bukan, takkan kita yakin dengan SOP. Yakin dengan SOP? Tak boleh. SOP itu jalan saja untuk pada jangkaan manusia saja. Dengan buat SOP ni terhindar. Yang menghindarkan kita Allah. Yang menyembuhkan kita Allah. Yang menyakitkan kita Allah. Nah, SOP ni sebagai syariat usaha untuk hindar. Nah, buat. Tu beriman dengan qada qadar kena nampak semua. Bukan boleh tengok belah musibah ya. Tengok belah ni, ambil ni. Tengok belah ni. Dah. Semua keseluruhan aspek kehidupan kita ni apa saja. Semua kita tengok belah qada qadar. Ketentuan Allah Ta'ala. Nah, dan lagi kata musannif. Dan dengan menjadi ia akan dia segala perkara. Menjadi ia Allah Ta'ala dengan kudratnya akan segala perkara. Allah Ta'ala lah yang bagi jadi. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia 6 perkara ini rukun iman. Nama dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu. Siapa-siapa yang tak percaya dengan makna dia tak mengaku sungguh dalam hati dia, tak mengaku sungguh akan segala perkara itu, iaitu 6 rukun iman tu, maka adalah ia orang yang tak percaya dan orang yang tak mengaku sungguh segala perkara. Nah, walaupun satu juzuk daripada 6 perkara ni, bukan kata ke semua 6 tu tak mengaku baru tak. Walaupun satu juzuk, walaupun satu daripada 6, ataupun satu juzuk daripada salah satu daripada 6, kita tak percaya. Walaupun kita tak percaya ni. Kalau tak percaya, maka adalah ia orang yang tak percaya tu jadi kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi kafir. Tidak dinamakan dia orang yang tak percaya tu. Orang yang jadi kafir tu tadi ni, orang yang beriman. Tak nama lagi dah orang yang beriman. Wal'iyadzubillah. Nah, takutnya kita ni. Sebab apa? Sebab rukun iman ni 6. 6 ni induk. 6 ni induk daripada segala rukun iman. Rukun iman tu 100. Nabi kata 100. Nah, rukun iman ni 100. Tapi hak ni induk. Dia ada cabang, ada pecah lagi. Allah. Nah, jadi nak memahami, nak jaga iman, kena kenailah segala yang cabang-cabang daripada rukun iman. Banyak lagi rukun iman ni. Banyak lagi. Nah, tapi ibu kepada iman ialah percaya kepada Allah. Ibu kepada iman, percaya kepada Allah. Nah, ibu kepada agama ialah mengenal Allah. Nah, jadi iman ni dia utama. Nah, kena kenal Allah, kena percaya Allah. Nah, percaya Allah bukan bangsa sembang-sembang. Hang percaya kat Tuhan, nak percaya? Bukan bangsa lagu tu. Nah,
Bukan bahasa lagu tu. Kalau bahasa lagu tu senang lah. Tanya siapa pun percaya. Budak mana pun percaya. Nah, dia bukan bahasa percaya lagu tu. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya firman Allah Ta'ala, dan barang siapa kufur ia, yakni jadi kafir. Kufur ia yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh. Tak percaya dengan siapa? Tak percaya dengan Allah, tak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala, dan dengan segala malaikatnya Allah Ta'ala, dan dengan segala kitabnya Allah Ta'ala, dan dengan sekalian rasulnya Allah Ta'ala, dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat. Maka sesungguhnya tegas, sesat ia barang siapa akan sebagai sesat yang jauh. Sesat jauh ni nak pi tak boleh patah balik. Sesat jauh, tak jumpa jalan balik. Wal-iazubillah, takut. Nah, sebab tu kita ni kena jaga sampai jangan sampai tak percaya ada Tuhan. Percaya ada Tuhan, maka di situlah yang kena tuntut kita mengenai Tuhan. Tuntut kenal Tuhan. Sebab apa? Kita percaya ada Tuhan. Maka Tuhan yang selayaknya disembah, nama dia Allah. Nama dia Allah. Maka Tuhan tu mesti bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi kita wajib kena kenal Tuhan. Nah, sebab kita percaya ada Tuhan. Tuhan mana? Takut kita jadi sembah Tuhan yang lain. Nah, jadi wajib kena kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, tak sempurnalah agama kita daripada awal. Jadi kena kenal. Percaya kita dengan para malaikat Allah Ta'ala. Percaya sungguh ada malaikat ni. Percaya sungguh ada malaikat. Jangan duk berasa ada kot. Tak boleh. Percaya sungguh. Ada sungguh malaikat Allah. Bahkan lah duk lah ni. Kita percaya. Belah kanan ada malaikat, belah kiri ada malaikat. Nah. Kalau kita percaya lagu tu, agak-agak lah. Nak buat maksiat tak? Ni, hak ni duk tulis ni, kebaikan. Hak ni duk tulis burukan ni. Percaya sungguh ni. Sungguh duk ada lah ni. Sedang duk tulis ni, duk catat ni. Sedang duk catat. Ni semua sedang duk catat ni. Percaya, kita percaya tak? Percaya sungguh. Agak-agak masa kita percaya kata duk ada dua malaikat ni, maksiat berlaku tak? Nah, tentulah terpelihara daripada melaku maksiat sebab kita takut. Takut apa? Catatan maksiat akan dicatat bila kita buat. Segera. Nah, tapi sebab apa berlaku maksiat? Sebab kita tak berasa sungguh dalam hati kita ada malaikat kanan kiri. Kalau kita berasa sungguh, kita tak akan terlintas pun. Takut nak buat maksiat. Nah, takut nak buat maksiat. Buat, malaikat tulis. Siapa nak tolong padam? Tolong hamba. Siapa nak tolong padam? Boleh padam tak? Elok buat maksiat dia tulis. Sat. Padam balik. Tak boleh. Nah, siapa tolong padam? Tak boleh. Sebab tu tak ada orang lain. Segeralah kita taubat, istighfar. Tu yang boleh tolong padam. Taubat balik. Nah, tu percaya pada malaikat. Percaya sungguh. Kena percaya sungguh. Percaya pada kitab. Kitab ni kita percaya. Nah, semua ada bagi Allah Ta'ala ni kitab. Ada bagi Allah Ta'ala kitab. Dan kitab yang kita berpegang dengan segala hukumnya adalah Al-Quranul Karim. Sebab apa? Bila turun saja Al-Quran, ternasakh segala kitab yang lain. Tapi kita percaya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitab. Maka percaya Quran tu tadi ni, nah, kita percaya benak sungguh segala apa yang ada dalam Quran. Bila kita percaya benak sungguh segala apa yang ada dalam Quran, bila Allah Ta'ala perintah sungguh dengan apa yang wajib kita buat, Allah Ta'ala tegas sungguh dengan apa yang haram kita buat, agak-agak kita ikut tak? Sebab kita percaya sungguh. Sebab tu kita ni sebenarnya sembang iman saja. Kalau kita percaya sungguh, kita akan buat sungguh apa yang Tuhan suruh. Kita ni semualah, sekali dengan saya lah. Kita ni cuma sembang iman. Nak kata percaya sungguh? Dok, kita buat maksiat lawan dengan hak dalam Quran pun melembok. Nah,
Baca Quran nak? Baca. Khatam Quran nak? Khatam. Hafal Quran nak? Hafal. Faham makna Quran nak? Dok. Bila tak faham? Bila tak faham hak ni. Nah, jadi kita ni sebenarnya semua kita ni beriman cuma sekadar percaya, tapi tak berpegang sungguh-sungguh. Jadi kita nak ubah ni, nak ubah. Allah Ta'ala sedang mengajar kita untuk mengubahkan diri kita, supaya kita ni bila sebut iman, pegang sungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh kita pegang. Nah, kita tak mau sampai ke peringkat kita ni orang yang jadi kafir kerana tak buat hukum Islam, kerana engkar dengan hukum Islam. Kita tak mau jadi fasik, orang-orang yang buat halal balai dengan hukum Islam. Kita tak mau jadi zalim, orang-orang yang meletakkan hukum Islam tak kena pada tempat dia. Kita tak mau jadi macam tu. Nah, Allah Ta'ala duk habaq dekat kita, duk cerita kat kita dalam Quran, wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa ulaika humuz zalimun wa ulaika humuz kafirun. Nah, Allah Ta'ala habaq dah kat kita. Jadi dalam keadaan ni kita kena beriman dengan Al-Quran dengan makna percaya sungguh benar sungguh apa yang ada dalam Quran. Habis tu kita sebagai umat manusia yang lemah, umat Nabi Muhammad yang lemah, kita beriman dengan percaya benar semua. Kita tak tolak, tapi kita beramal sekadar kemampuan yang kita boleh buat. Tu yang kita buat hak sikit tu. Sekadar kemampuan. Nah, kita tak boleh nak buat banyak. Nak buat besar tak boleh, nak buat lebih tak boleh. Kita tak mampu. Pasal apa? Pasal kita duduk di tempat jahil yang banyak. Tempat jahil kita ni. Nah, jadi qadar mampu. Beriman tak? Beriman. Ni orang pegang dengan agama. Nah, dan percaya kepada Rasul. Percaya pada Rasul ni kita kena percaya sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Dan sekalian Nabi yang 25 itu adalah pesuruh Allah. Kita percaya sungguh. Percaya sungguh ni makna dia benar dalam hati kita. Benar sungguh segala Rasul ni. Benar sungguh segala Rasul. Hak Rasul bawa mai semua ni betul sungguh. Benar sungguh. Nah, kita nak beramai. Maka hukum hakam hak Rasul bawa ni kita pegang sungguh-sungguh. Dan percaya kita kepada hari kiamat. Nak percaya pada hari kiamat, macam kita kata tadi, hurai dah tadi, percaya sungguh-sungguh hari kiamat. Dan percaya kita dengan qada dan qadar. Qada dan qadar ni lah sebenarnya kesimpulan dia. Kita ni akan bersabar, kita akan beriman yang kuat, kita akan teguh dalam pegangan iman ni, dalam kita memandang segala sesuatu itu daripada Allah. Kita balik ke Allah Ta'ala tu, balik ke Allah Ta'ala. Nah, artinya maka kata musannif rahimahullah ta'ala, habis rano, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Jadi kalau orang yang tak beriman dengan salah satu daripada rukun iman ni, dia jadi kafir wal-iyazubillah. Nah, bila tak ada i'tiqad yang sah, tak ada akidah. Tu maksud dia. Tak ada akidah, tak ada lah iman. Bahaya kita tu. Jadi kita kena berhati-hati dalam menjaga agama ni. Jaga agama susah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamutu abadan wa atubu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal muslimin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ma'rifatik wa 'ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.